Halo, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan bercakap pasal sebuah filem Bollywood tahun 2004. Filem ni merupakan sebuah filem action dan juga bergenre persahabatan lah. Tajuk filem ni ialah Plan. Filem menggandingkan beberapa pelakon-pelakon ketika itu, antaranya ialah Dino Moria. Lepas tu kita ada Sanjay Dutt, ada Priyanka Chopra, ada Samira Reddy and a few yang aku mungkin tak ingat nama dia. Filem ni boleh ditonton dekat Amazon Prime, melalui VPN lah. Ini adalah filem kegemaran aku juga. So mungkin ada sikit bias lah. Kita akan bercakap pasal filem Plan ni, tapi sebelum tu kita intro dulu. Plan ni berkisar tentang 4 orang lelaki ataupun remaja yang dari kampung. Diorang tak kenal satu sama lain lah. Dan kemudiannya diorang dipertemukan oleh takdir dalam kereta api yang menuju ke Mumbai. Masing-masing ada misi diorang yang tersendiri. Lepas diorang kenal dalam kereta api tu, diorang akhirnya pergi ke Mumbai buat kerja-kerja sendiri. Tapi akhirnya diorang stay bersama atas dasar ada masalah-masalah kewangan lain. So diorang stay bersama dan sampai satu masa apa yang mereka kejar ni tak sampailah. Diorang tak berjaya dapat. Jadi ada seorang tu nak jadi pelakon, tak jadi, nak jadi macam-macam lah. Dan kemudiannya kena reject cinta lah, apa macam-macam. So diorang gagal dalam misi diorang. So apa yang berlaku ialah fast forward sikit, diorang akhirnya ada seorang daripada 4 ni dia pandai main judi dan memang dia tak pernah kalah lah. So diorang pun main judi dan akhirnya menang, dapat jackpot lah, kira dapat habuan yang agak tinggi. So apa yang berlaku ialah yang kalah ni dia offer, main lagi. Takkan nak apa ni, dah menang nak lari, nak keluar macam tu je kan. Main lagi, mana tahu kau menang lagi. So tamak punya pasal diorang main lagi dan pada ketika itulah diorang kalah pertaruhan tersebut, kalah judi lah. So bila kalah judi, si jahat ni yang sebenarnya dia pakai trik, dia pakai tipu helah, cakap dia orang mesti bayar jumlah kekalahan itu dalam masa 1 minggu. So apa yang berlaku ialah diorang tak tahu nak cekau duit kat mana. So bila diorang tak tahu cekau duit kat mana, diorang terfikir, apa kata diorang colek seseorang, dan kemudiannya tawarkan duit lah, minta duit daripada duit ransom tu lah, duit daripada ugutan tu kan. Apa yang terjadi ialah satu malam diorang colek lah seorang lelaki ni. Dan kemudiannya apabila diorang colek, diorang dapat tahu yang sebenarnya yang diorang colek ni sebenarnya ialah gangster paling hebat dekat Mumbai. So apa yang berlaku, the twist is that, ini ialah twist dia. Twist dia ialah bila gangster ni terkejut yang sebenarnya diorang colek tu sebenarnya telah menyelamatkan gangster ni daripada dibunuh. Dan apa yang berlaku ialah si gangster ni, Musa nama dia, lakonan Sanjay Dutt ni, akhirnya berkawan dengan 4 orang ni dan diorang tolong settlekan lah masalah-masalah diorang, dan 4 orang ni pula tolong settle masalah Musa ni. So it's a mix of persahabatan, cinta, semua dalam satu lah. Cerita ni adalah sebuah cerita yang agak memeningkan lah. Aku tak tahu nak kata filem ni filem persahabatan ke, atau filem action ke, atau filem thriller ke, sebab dia macam all together, all in one. So at first filem ni bergerak sebagai filem persahabatan, kemudiannya pergi kepada sebuah filem yang ada elemen-elemen crime, gangster and so on, dan kemudiannya pergi kepada persahabatan dan cinta. Dia semua dalam satu. Tapi apa yang kurang suka lah pasal filem ni ialah filem ni tak cuba fokus pada satu cerita yang penting. Sebab bila diorang colek watak Musa ni, watak Sanjay Dutt ni, aku ingatkan watak tu akan jadi macam, perjalanan cerita tu akan jadi lebih berfokus lah. Tetapi apa yang berlaku ialah conclusion filem ni terlalu banyak benda nak disettlekan. Nak settlekan kisah 4 orang ni, nak kisah Musa lagi, nak kisah awet Musa lagi yang tak mau kahwin, nak macam-macam hal. So benda tu mewujudkan satu benda yang macam kecelaruan lah. So kita nak stop filem ni dengan satu idea yang utama tu tak ada. Sebab filem ni punya ending dia macam sat settle ni, dan even cerita hutang 4 orang ni pun kadang-kadang macam macam tu je.
Simple sangat. Dan benda tu macam membuatkan kata cerita ni cerita pasal hutang ni adalah pemula kepada cerita ni. So takkanlah ending solution dah macam tu je kan. So disebabkan benda ni jadi terlalu kucak-kacir dekat hujung tu, aku rasa filem ni adalah sebuah filem yang mempunyai penceritaan yang biasa-biasa lah. Aku rasa filem ni boleh layan. Cuma kalau kita nak expect kuat berjalan cerita tu dan fokus dia pun aku tak tahu nak fokus kepada Musa ni ke, nak fokus kepada 4 orang ni ke. Sebab ada yang cerita yang sekejap tenggelam timbul, dan aku rasa kisah cinta Musa tu aku rasa adalah tak penting langsung, dan just satu subplot yang hanya nak letakkan lagu dan juga cerita yang pada aku tak penting pun. Aku rasa kalau filem ni fokus kepada 4 orang ni dan juga Musa dan dia punya enemy tu pun, itu pun dah lebih bagus. Tapi satu yang aku suka lah pasal filem ni, lagu dia sangat best. Lagu Piar Ayah is one of my favourite track lah dalam filem ni. Lagu Hotahi Piar pun yang ada Samira Reddy dengan Dino Moria, itu antara lagu-lagu yang aku suka lah. Dan Anya Walapal, itu antara lagu yang aku memang cukup dendangkan lah daripada dulu. Aku pernah tengok filem ni ketika tayangan di Pawagam dulu kan. Dan sekarang aku tengok balik, memang lagu-lagu dia memang evergreen gila lah. Mungkin ada yang tak suka sangat lagu-lagu dia sebab plan ni daripada White Feather Film. Okay, penerbit White Feather Film ni selalu dia orang tampilkan filem-filem yang berunsur seksi. So kita kena hadap lah benda tu. Sebab kalau aku tengok filem pertama dia orang, Kante tu pun yang adaptation daripada Reservoir Dogs, terbitan ataupun arahan Quentin Tarantino pun, memang penuh dengan adegan-adegan seksi yang tak perlu pun sebenarnya. So filem ni pun lebih kurang macam tu. Cuma kurang sikit lah seksi tu daripada Kante. Dan macam aku sebelum ni pun aku ada review filem Musafir yang juga daripada penerbit yang sama, dan diorang memang terapkan elemen-elemen macam tu. Aku rasa benda tu boleh skip kot sebab lagu sajalah yang seksinya. Tapi aku rasa filem ni dari segi visual agak kurang berbanding dengan beberapa filem terbitan White Feather Film yang lain. Aku tak tahu kenapa, tetapi sinematografi filem ni agak biasa dan lebih bersifat tradisional. Nampak macam filem-filem tradisional. Sedangkan White Feather Film ni kita tahu dia punya editing memang agak-agak luar biasa. Tapi aku tak dapat benda tu dalam filem ni. Cuma macam aku cakap tadi, filem ni bagus daripada segi lagu. Lagu sedap, cerita sederhana, dia punya editing biasa-biasa. So aku bagi filem ni dalam 3.5 bintang. It is enjoyable maybe bagi siapa-siapa yang menggemari filem-filem Bollywood yang era-era itu. Okay, tetapi mungkin akan ada yang kurang suka dengan filem ni. Okay, aku rasa itu sahajalah report ringkas aku berkenaan dengan filem Plan. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.